Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Farhana Kamarobaril, Dr. Masara Muhammad Yusof serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 1 menyediakan video berkaitan dilema sebagai seorang pekerja sosial. Kumpulan ini terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan yang bekerjasama dalam menyiapkan tugasan ini. Batasan-batasan pekerja sosial dalam melaksanakan tanggungjawab dan tingkah laku mereka dalam profesyen kerja sosial. Kod etika ini memberi jaminan seperti keselamatan iaitu kepada pekerja sosial semasa memberi perkhidmatan mahupun klien yang merupakan penerima perkhidmatan. Terdapat 6 etika ketika kerja sosial yang bertanggungjawab kepada klien, rakan sekerja, agensi atau tempat kerja, profesyen kerja sosial dan juga masyarakat. Pekerja sosial. Apakah aku salah memilih Peksos sebagai profesiku? Dengan begitu banyak skill yang harus aku miliki, banyaknya waktu yang kuhabiskan untuk mengabdi kepada masyarakat, beraktivitas di tempat berbahaya, tempat terpencil, membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan tak jarang seorang Peksos hanya dianggap sebagai seorang sukarelawan, bukan dianggap sebagai sebuah profesi. Apakah aku harus menyerah? Tidak. Aku harus bekerja keras, mengabdi kepada masyarakat, membantu para PNKS, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Maksud dilema adalah merupakan satu situasi di mana seseorang itu perlu membuat keputusan antara dua pilihan yang tidak dikehendakinya, menjadikan dia buntu untuk membuat pilihan. You ever seen a ghost? I was over on the bench. I was over on the bench. I was over on the bench. I was sitting over on the bench. I was over on the bench. I made a salad with craisins. Hello, I'm Chip Mulaney. I'm your father. But sometimes he would be gay. Ever been to the goddamn zoo? I used to smoke crack. What's yesterday? Shut up, you're all gonna die. Street smarts. Dalam aspek kerja sosial juga, pekerja sosial kadang-kala akan menerima dilema walaupun mempunyai kod etika. Pekerja sosial akan sering kali menerima dilema semasa menjalankan profesionnya. Kejadian ini berlaku mungkin kerana isu-isu etika yang memberi kesan kepada pekerja sosial sehingga terjadinya dilema. Pekerja sosial dilema dengan kliennya kerana keputusan yang dilakukan oleh klien tersebut telah membuatkan pekerja sosial berasa bersalah. Namun disebabkan standard etika kerja sosial di mana pekerja sosial perlu menghormati keputusan yang dibuat oleh klien, maka pekerja sosial ini haruslah menerima dengan hati yang terbuka terhadap setiap keputusan yang dipilih oleh klien tersebut. Sebagai contoh, pekerja sosial berada di dalam dilema apabila klien yang merupakan seorang mangsa keganasan rumah tangga bertindak untuk tidak meneruskan atau menerima bantuan dengan membuat keputusan sendiri, iaitu tetap tidak membuat laporan polis terhadap suaminya. Dia tidak mahu suaminya dihantar ke penjara walaupun suami klien tersebut telah bertindak ganas dan kejam terhadap dirinya serta anak-anaknya. Sepanjang PKP tahun 2020 awal tahun ni, kita dapat nampak
banyak sangat kes-kes yang dilaporkan domestic violence. Sebab you spend most of your time at home. You work from home, hampa tak boleh keluar. Ada yang tu lockdown sampai nak pergi beli makanan pun bahaya. So hari ni kita nak educate lah, kami nak educate apa semua, jenis-jenis domestic violence. Bukan apa, pasal kadang-kadang kita ni, kita tak sure tau, benda dia buat kat aku ni kira domestic violence ke. Kadang-kadang ada orang dia clueless, dia rasa normal je kot, husband and wife lame pun berkelih sampai tahun ni. Takkan teruk sampai macam ni, laki aku sayang aku. So in denial. Bukan aku, orang lain lah, bukan aku. So far alhamdulillah masih tak ada pengalaman lah. Kalau hang tanya aku, kalau hang tanya laki aku lain cerita lah. Okay, jenis yang pertama, obviously physical abuse. Tampak, sepak. Sejujurnya ada 2 orang kenalan aku, kawan rapat, yang involved dalam domestic violence. Seorang dah bercerai, seorang lagi dia tak cerai, dia hanya buat report polis. Dan mereka berbaik balik lah. Tapi pernah lah kita macam sembang-sembang, betul ke nak lagi dengan dia ni naik tangan ke hang tau. Lagi dia naik tangan kat anak hang macam mana kan, duk tanya. Tapi kebanyakan wanita yang tak mau lari daripada Pekerja sosial berasa dilema dengan rakan sekerjanya kerana dirinya mempunyai perasaan terhadap rakan sekerjanya sendiri, iaitu seorang doktor psikiatri. Pekerja sosial merasakan dirinya berminat kepada doktor tersebut semasa mereka bekerjasama untuk menjalankan perkhidmatan kepada klien yang menghadapi masalah tekanan perasaan. Contohnya, Azlina merupakan seorang pekerja sosial telah menaruh harapan terhadap Dr. Aiman, iaitu rakan sekerjanya, dalam membantu klien yang menghadapi masalah tekanan perasaan. Sepanjang bekerjasama untuk menjalankan perkhidmatan terhadap klien tersebut, perasaan suka terhadap Dr. Aiman semakin bertambah, menyebabkan Azlina buntu. Tetapi dia harus bertindak secara profesional kerana tugasnya sebagai pekerja sosial adalah lebih utama. Seperti yang kita tahu, profession kerja sosial adalah profession yang melakukan pelbagai perkara seperti mendidik, menasihati, mendengar masalah dan pelbagai lagi. Namun, apabila sesebuah agensi tersebut memberi gaji yang tidak setimpal dengan profession yang dilakukan, ia akan dapat memberikan perasaan dilema kepada seseorang pekerja sosial itu. Malah pekerja sosial terpaksa berkorban masa dan tenaga setiap hari untuk berfikir untuk membantu klien menyelesaikan masalah mereka. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, berlaku peningkatan terhadap pelbagai kes yang melibatkan keganasan rumah tangga. Tekanan perasaan, masalah mental yang mengakibatkan rakyat ni harus berada di rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Hal ini telah membuatkan semakin banyak kes yang perlu pekerja sosial hadapi dan menjalankan intervensi bagi membantu menyelesaikan masalah klien tersebut dengan pelbagai cara. Namun begitu, gaji yang diperolehi ataupun yang diterima oleh pekerja sosial ini tidaklah setinggi pengorbanan mereka membantu klien yang berada dalam masalah.
Sebagai seorang pekerja sosial, kecekapan dalam pelbagai sudut seperti pengetahuan yang luas, kemahiran dan juga nilai serta etika diperlukan dalam bidang kerja sosial. Hal ini kerana mudah untuk memberi bantuan kepada klien dalam meningkatkan kefungsian sosialnya. Tetapi, bagi pekerja sosial yang baharu dalam bidang ini, mereka memerlukan masa untuk mencapai tahap kecekapan sebagai ahli yang profesional. Jadi, hal ini dapat menimbulkan dilema dalam diri mereka akibat kecekapan mereka yang tidak setaraf dengan pekerja sosial yang lain. Pekerja sosial yang berpengetahuan luas dan berkemahiran ini sebenarnya mampu membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan bantuan daripada pelbagai jaringan kerana keaktifan mereka semasa mempelajari bidang kerja sosial. Hal ini jelas menunjukkan pekerja sosial yang cekap dapat mencapai kejayaan dalam intervensi mereka disebabkan oleh sikap profesional dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh, Azlan merupakan pekerja sosial yang sering membaca buku ilmiah atau psikologi manusia berkaitan dengan tugasnya agar semasa intervensi bersama klien, dia dapat memberikan input yang tepat dan jelas mengikut situasi masalah klien. Kesannya, klien akan berasa selesa dan berpuas hati dengan setiap tindakan Azlan yang cekap dalam menjalankan tanggungjawab. Kerja sosial merupakan satu profesyen yang membantu individu, kelompok dan masyarakat yang menghadapi masalah. Sebagai seorang pekerja sosial, perlulah bersikap integriti dalam menjalankan tugas dan mempertingkatkan standard kerja sosial mengikut praktis kerja sosial yang lebih tinggi. Pekerja sosial juga perlu memantau dan menilai dasar-dasar pelaksanaan terlebih dahulu serta praktis intervensi yang akan dijalankan kerana bidang ini mempunyai matlamat sendiri dan harus dijaga. Tetapi, hal ini menjadi masalah sekiranya pekerja sosial mempunyai masalah peribadi dan menyebabkan dirinya dilema dalam profesyen kerja sosialnya. Misalnya, Ilya yang merupakan seorang pekerja sosial mempunyai masalah peribadi di rumah, iaitu berlakunya ketidakfahaman antara beliau dengan pasangannya. Maka, di sini ia akan memberi impak yang besar kepada Ilya dalam profesionnya sebagai pekerja sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana dia tidak dapat meningkatkan standard profesyen. Dia juga tidak dapat bertindak secara profesional dalam menjalankan tugasnya dengan baik terhadap kes klien yang perlu diselesaikan. Sebaliknya, fikiran Ilya ke arah masalah yang berlaku terhadap dirinya. Profesyen sebagai pekerja sosial ini banyak melibatkan aktiviti bersama masyarakat. Hal ini kerana pekerja sosial bertanggungjawab dalam meningkatkan kefungsian sosial klien dengan menyediakan kebajikan sosial dan juga memberi ruang kepada klien untuk mengubah diri mereka dalam kesejahteraan sosial. Namun begitu, pekerja sosial juga akan merasa dilema dengan masyarakat kerana sesetengah tindakan politik yang menggilai jawatan memberi dilema kepada pekerja sosial dalam memberi bantuan kepada masyarakat. Masyarakat mempunyai hak mereka sendiri di dalam sebuah kelompok ataupun negara. Tetapi, pekerja sosial tidak mempunyai hak bersuara bagi membantu masyarakat yang ditindas disebabkan oleh tanggungjawab mereka juga terikat dengan polisi atau undang-undang tertentu. Contohnya, Tasha mencuba untuk bersuara bagi masyarakat yang ditindas atas tanah mereka sendiri. Namun, disebabkan tugasnya sebagai pekerja sosial terikat dengan polisi kerajaan, hal ini membuatkan kebebasan bersuara bagi mengetuai mereka yang ditindas untuk dibantu tidak dapat dilaksanakan.